Lala Zila Adnan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pula dah. Jangan panggil aku Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sangat-sangat Tuan tentang nafkah. Okey, bekas adik ipar saya tak nak bayar nafkah pada anak-anak dia. Anak-anak dia bini dia jaga. Dia ugut kalau adik saya tuntut nafkah anak kat dia. Dia nak saman adik saya sebab ada lelaki lain masa kahwin sebelum bercerai. Boleh ke macam tu Ustaz? Tak. Jangan takut dengan ugutan yang bangang macam ni. Tolonglah, saya kena keras sikit bab ni. Sebab memang ada setengah lelaki yang bangang. Faham tak bangang sebab apa? Sebab nafkah anak boleh nak ugut-ugut. Saya kena keras. Sebab benda ni memang jelas. Nafkah anak adalah tanggungjawab bapa selagi mana anak tu adalah anak yang memang dinasabkan kepada bapa tersebut. Yang internet ni kenapa ni internet ni? Sorry. Okay. Sebab yang bercerai ni adalah ibu dengan bapa. So ibu dengan bapa, hampa nak bercerai je lah. Okay. Tapi anak takkan sesekali bercerai. Kan anak masih lagi ada darah pertalian. Ada darah pertalian ibu, ada darah pertalian dengan bapa. Kejap saya nak tukar line jap. Aduh. Pakai line biasa je lah. Test. Okay kau no. Okay, alright. So kalau katalah ada ugutan yang kata hang tuntut nafkah anak, nanti aku saman semua tu, buat tak tahu je lah. Nak tuntut, kita tuntut nafkah anak bukan tuntut untuk diri kita, untuk diri ibu, okay? Tapi tuntut on behalf, mewakili anak tu sahaja sebenarnya. Alright? Sebab kalau kita tak buat tuntutan begitu, kita kena ingat, seorang bapa ni, dia mungkin akan mengabaikan tanggungjawab dia. Saya tak kata semua. Ada bapa yang bagus, bercerai dan dia boleh jaga tanggungjawab dia. Alhamdulillah, ada. Memang bagus. Ramai orang macam tu. Tapi tak kurangnya juga yang bila dah berlaku perceraian, duduk dengan mak, tetapi dia buat tak erti bab nafkah. Dia kata bila duduk dengan mak yang tanggung. Tak boleh macam tu. Okay? Sebab yang tu adalah sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mesti bapa yang menanggung nafkah anak. Jadi kalau katalah bapa tak tanggung, so mak nak buat tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah untuk memberikan satu tanggungjawab yang lebih konsisten kepada bapa ni untuk bayar, maka mak boleh buat. Tak ada ugutan macam tu. Kalau mana ada di mahkamah syariah nak ugut saman ada lelaki lain semasa dan tempoh perkahwinan, tak ada. Tak ada tuntutan yang nak flashback balik. Dulu saya tak faham. Dulu saya ceraikan isteri saya ni sebab dia ni ada lelaki lain. Tak ada tuntutan macam tu. Di mahkamah syariah tak ada tuntutan yang berkaitan dengan backflash, benda yang lama. So jangan termakan dengan benda macam tu. So nak buat tuntutan silakan. Saya tak tahulah yang ni masalah kahwin tak pergi kursus ke apa ke, wallahualam. Okey, Salwati. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah iddah? Berapakah jumlah yang patut bekas suami bayar kepada bekas isteri? Okey, baik. Nafkah iddah adalah nafkah di dalam tempoh isteri tu beriddah raj'i. Bila kita sebut tentang iddah, dia ada beberapa jenis. Ada beberapa keadaan isteri itu beriddah. Ada yang kita sebut sebagai iddah raj'i. Okay. Iddah raj'i ni maksudnya bila seseorang isteri tu diceraikan dengan talak satu ataupun talak dua. Okay. Yang mana talak ni, kalau kata diceraikan oleh suami dengan talak satu ataupun talak dua, dia boleh lagi untuk rujuk. Okay. Bila boleh lagi untuk rujuk, dia tak perlu nak ada akad nikah baru sebagainya. So yang tu dinamakan iddah raj'i. Okay. Jadi iddah raj'i sahaja yang boleh dapat nafkah iddah. Tapi ada juga iddah yang bukan iddah raj'i, cuma dia kena beriddah juga. Sebagai contoh, bila dah mahkamah sabitkan cerai secara tebus talak. Okey, tebus talak dia adalah talak bain sughra. Iddah dia masih lagi 3 kali suci, tetapi dia tidak boleh lagi untuk nak sebut rujuk. Okay? Dia mesti kalau nak balik dekat bekas isteri ataupun bekas suami nak
kembali kepada bekas isteri tu, mesti kena ada akad nikah yang baru dengan mas kahwin yang baru. Jadi kalau iddah tu hanya kita nak tuntut nafkah dalam tempoh iddah itu, maka mesti kita kena tahu iddah tu adalah iddah raj'i, hanya untuk orang yang bercerai talak 1 ataupun talak 2 sahaja. Okey, jadi dalam tempoh iddah raj'i ini, sama ada 3 kali suci ke, ataupun 3 bulan ke, ataupun sehingga melahirkan anak. Okey, maksudnya kalau contoh ada setengah lelaki diceraikan isteri dia dalam keadaan isteri dia sedang mengandung. Jadi kalau lahir anak tersebut, maka dah habis dah tempoh iddah dia. Okey, kalau orang yang diceraikan tu dalam keadaan dia masih datang period yang biasa, jadi kena 3 kali suci. Kalau orang yang diceraikan dalam keadaan yang dia sudah putus haid, okey, dah menopause, jadi dia 3 bulan. Jadi iddah raj'i ni yang boleh lagi dirujuk tu, dia mesti sediakan nafkah iddah. So nafkah iddahnya adalah nafkah seperti dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya nafkah seorang isteri ni kena sediakan apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan. Jadi dia mesti lagi kena tanggung benda-benda asas bagi seseorang isteri. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal ni semua masih kena sediakan. Okey, sebab iddah tersebut dia masih lagi dianggap sebagai isteri dia. Walaupun dia mungkin telah diceraikan, tetapi dalam tempoh iddah raj'i ni, isteri ni, bekas isteri ni masih lagi boleh duduk satu rumah. Cuma kena duduk lain-lain bilik. Supaya tidak timbullah isu takut berlaku persetubuhan tanpa sebut rujuk. Dan kemudian dalam tempoh iddah raj'i juga, isteri ni dia tak boleh keluar ikut dan pergi mana-mana macam isteri biasa, dia kena minta izin dan sebagainya. Dan kemudian dia pun tak boleh macam iddah raj'i ni dia tak boleh dipinang oleh orang lain. Macam contohlah kan, sebab ada sesetengah orang dah bercerai, dia kata dah cerai dengan suami dia pada tarikh sekian. Dia tengok dia kata ada couple dah, ada orang nak dah tunggu masuk minang tu. So tak boleh, kena ingat walaupun bercerai dengan talak 1 ataupun talak 2, kita belum lagi clear 100%. Dia mesti selepas dah habis iddah raj'i, barulah time tu kita dah 100% clear. 100% yang dah tak ada lagi hubungan apa-apa dah. So kalau masih lagi dalam tempoh iddah raj'i, kita kena ingat tanggungjawab sebagai seorang suami adalah menyediakan nafkah iddah kepada seorang isteri. Okey, itu adalah perkara yang wajib. Cuma kalau kata isteri tu dia tak mau nafkah iddah, dia kata tak kisah benda tu, hang tak mau tanggung pun tak apa, dia redha. Dia redha perkara tersebut tak diberikan kepada dia, maka benda tu tak jadi kewajipan kepada suami. Tapi kalau si isteri minta, isteri kata saya nak nafkah iddah kepada diri saya, jadi maka menjadi wajib untuk suami tu membayar nafkah iddah, menyediakan nafkah dalam tempoh iddah isteri tersebut. Jadi jumlah berapa ikutlah kewajaran yang kita rasa sesuai untuk kiraan makan, minum, pakaian, tempat tinggal kita. So masih lagi dalam tempoh sebagai anggap macam seorang nafkah seorang isteri, tapi ada tempoh dia. Tempoh dia 3 kali suci, ataupun 3 bulan, ataupun sehingga selesai melahirkan anak tersebut. Jadi katakanlah dah berlaku perceraian, bekas suami tak mau bagi. Dia kata saya tak mau bagi. Alright. Kalau dia tak mau bagi, kita boleh buat tuntutan di mahkamah. Syarat untuk mendapat nafkah iddah mesti tidak nusyus. Kalau mahkamah sabitkan isteri ini nusyus, maka dia tak layak untuk dapat nafkah iddah. So kena ingat, ada setengah lelaki dia kata saya tak mau bagi nafkah iddah. Sebab apa? Sebab isteri saya ni nusyus. Jadi bila isteri ni buat tuntutan di mahkamah, dia kata saya nak tuntut nafkah iddah. Alright. So mahkamah akan kata perintahkan kepada suami untuk membayar nafkah iddah, sebab tidak ada perintah nusyus. Jadi si suami ni pun terkapai, kenapa pula nak kena bagi nafkah iddah sedangkan dia nusyus? Nusyus hanya disabitkan oleh mahkamah. Dia bukan datang daripada mulut suami, dia mesti dibuktikan dengan keadilan. Dia mesti dibuktikan dengan sewajarnya nusyus tersebut. Jadi kalau tidak ada perintah nusyus, maka selagi itu isteri akan berhak untuk mendapat nafkah iddah. Cuma kalau tanya kat saya berapa jumlah yang patut,
ikut padan perlu, yang mana kita ni semua orang mungkin tak sama. Ada setengah orang dia punya kelayakan suami dan sebagainya, nafkah dia dalam tempoh suami isteri tu mungkin 500 bulan, mungkin 600 bulan. Ada orang 1000, ada orang 3000, ada orang dia bagi isteri dia 5000. Ikut yang mana wajar, yang itulah kita tuntut. Wajar tu melihat kepada apa? Melihat kepada kemampuan suami tu juga. Ni tak boleh lah. Kalau katalah suami ni yang kita sendiri kahwin tu, dia seorang kerja biasa je, kerja kampung je contoh dia. Tapi kita nak nafkah tu 1000 sebulan. Kita tengok wajar, patut jugalah. Kalau kata nak nafkah 1000 sebulan, kena tengok kemampuan suami tu macam mana. Okay? Sebab nafkah dia mengikut kepada keperluan dan melihat kepada kemampuan. Kita yang pilih suami tu, maka kita kena tahu sendiri berapa padan patutnya. Faham? Alright, panjang pula aku cerita bab ni. Liana Ilyas, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya dah berkahwin baru. Alhamdulillah, barakallahu lakuma wa baraka alaih wa jama'a bainakuma fi khair. Masih boleh ke saya buat tuntutan harta pencarian ke atas bekas suami yang terdahulu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita ada kes. Saya ada kes yang kita kendalikan, nak tuntut harta pencarian ke atas bekas suami yang ketiga. Bekas suami yang pertama selepas dah bercerai dengan kedua dan bercerai dengan yang ketiga. So nak tuntut yang bekas yang first, boleh. Tak ada masalah. Cuma, dia ada cuma. Harta tu masih wujud ataupun tidak. Itu je. Okay? Sebab bila kita tuntut sesuatu tu, kira contoh kita nak tuntut harta pencarian, masalahnya bukan berkaitan dengan layak ataupun tidak. Biasanya semua orang layak, asalkan dia berlaku perceraian dan memang harta tu dibeli dalam tempoh perkahwinan. The problem is, harta tu masih wujud ataupun tidak. Kebanyakan orang, dia dah bercerai lama dah, 3, 4, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nak tuntut hak bekas suami yang dah bercerai 10 tahun tu. Rumah kadang-kadang tu pun dah tak ada lah. Rumah dah dijual kepada orang lain dan sebagainya kan. So yang ni antara problem yang berlaku. That's why apa yang terbaik kalau tanya kat saya, bila sudah berlaku perceraian, antara perkara yang perlu diselesaikan segera, segera saya cakap, adalah harta pencarian. Harta pencarian itu perlu diselesaikan segera. Sebab harta pencarian ni, kalau kata kita tak selesaikan selepas berlaku perceraian, apa percayalah, yang aku garanti dia mesti akan meleret. Dia akan berkait kan, sagi orang ni kata pasal dah pula sagi ada isteri baru pula kan, duduk kat rumah tu, sagi dia kata anak-anak tak dapat dan sebagainya. So perancangan harta ni sangat penting. Bila berlaku perceraian, mau tak mau anda kena letak ke tepi seketika tentang isu kita panggil apa, kita punya memori, memori dekat rumah ni. Yang tu hampa kena step aside, okay? Sebab benda tu adalah perkara yang akan menyebabkan anda tak akan menyelesaikan atas pencarian tersebut. Okay? Trust me, benda yang saya cakap ni bukan benda yang main-main. Sebab ada orang, dia akan merasa tidak puas hati bila berlaku perceraian, dia tak selesaikan segera atas pencarian. Kalau saya, benda tu saya rasa macam benda yang paling penting. Sebab bila kalau macam contoh kita rasa macam kita tak mau tuntut mut'ah lagi, saya rasa tak ada masalah lagi. Alright? Sebab mut'ah ni dia atas kita, nak tuntut tak mau tuntut terpulang. Nafkah hidah pun macam tu juga, kita tak rasa sangat. Kalau nafkah anak pun kadang-kadang ada wanita yang jaga anak, dia rasa macam tak apalah, duit wang ringgit ni aku boleh handle lagi. Ada setengah orang macam tu. Okay? Tetapi bab harta pencarian, biasanya kita tak boleh macam tu. Sebab dia akan melibatkan kepada hak anda. Hak mungkin anda telah mengeluarkan duit untuk membuat sebahagian daripada rumah tersebut. Jadi hak untuk anda mendapat bahagian lebih sebab anda telah melalui proses perkahwinan. Jadi memiliki pula harta. Jadi kalau katalah benda tu tak selesai, bayangkan kalau kata berlaku kematian. Contoh, yang tu lebih merumitkan. Okay? That's why kalau kata berlaku perceraian, alright, saya bukan nak suruh hampa bercerai, tapi saya nak hampa ready, okay? Bersedia dengan ilmu pengetahuan. Kalau kata tak berlaku kat diri kita, tak apa. Tapi takut berlaku kepada kawan kita, kenalan kita, adik-beradik kita, kita tahu bagaimana perkara yang penting untuk dinasihatkan. Okay? So selesaikan bab atas pencarian segera. Kalau tidak, dia akan meleret.
Okay. So thank you. Saya nak ambil kesempatan sekejap. Saya nak ucap terima kasih sangat-sangat kepada semua yang baru join, yang dah tekan follow, yang tekan like. Thank you so much sebab anda telah memberikan saya kekuatan untuk saya terus live. Walaupun saya mohon maaf kadang-kadang pada hari Ahad, malam Isnin tu tak berjaya kadang-kadang nak buat live. Tapi insyaAllah hari Rabu macam ni, walaupun Hari Raya Cina ni cuti, tapi esok saya bekerja. So saya akan sentiasa cuba memberikan masa saya untuk bantu anda dengan menjawab soalan-soalan. Okay, so thank you siapa yang bagi bintang kat saya 100 malam ni. Siapa yang bagi lagi bintang, bolehlah bagi. Thank you alah, support sikit-sikit kan, bolehlah. Aku dah pakai smart-smart ni dah. Suasana pun feel gelap-gelap malam-malam. Asyik baik cerah dengan cahaya nur. Okay. Cik Puan Ida. Tuan, bagaimana nak buat tuntutan nafkah untuk anak-anak dari sebelah keluarga suami? Sebab suami meninggal bulan 11 tahun lepas. Saya punya 2 orang anak perempuan dengan arwah suami. Suami ada adik lelaki yang patut bertanggungjawab pada anak-anak saya. Okey, baik. Kita boleh buat tuntutan. Boleh buat tuntutan nafkah anak kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya adik lelaki. Cuma kalau kata adik lelaki tu, kalau kata ada bapa, maksudnya datuk lagi baguslah. Okay? Tapi kalau datuk tu dah tak ada adik lelaki saja, kita boleh buat tuntutan tu. Alright, kita boleh buat tuntutan tersebut di mahkamah syariah. Dan saya percaya kalau kata di pihak lelaki pula, dia mesti ada alasan. Mesti ada alasan untuk minta dikurangkan ke, ataupun minta untuk membuat pembelaan bahawa yang kalau kata adik ni dia ada tanggungan dia tersendiri. Sebab dia pun seorang, contoh ada setengah orang yang dia dah berkahwin. Jadi dia pun ada tanggungjawab dia sendiri. Jadi kalau mahkamah nak perintahkan nafkah anak kepada dia membayar pun, insya-Allah boleh diperintahkan. Cuma soal berkaitan dengan jumlah. Jumlah tu yang kita tak pasti berapa yang kita layak untuk dapat, sebab dia mungkin ada tanggungan. Tapi kalau adik lelaki ni yang tak ada tanggungan, dia memang ada pendapatan, jadi maka wajar untuk mahkamah mempertimbangkan tentang berapa jumlah nafkah yang patut diberi kepada 2 orang anak perempuan dengan arwah suami tersebut. Okay, sebab dia adalah wali dan dia memang adalah orang yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak saudara perempuan tersebut. Okay. So cara nak buat tu kena filekan saman lah. Cara nak buat tuntutan di mahkamah, kita kena filekan saman di mahkamah syariah. So nak filekan saman ni macam mana? Saya nasihatkan lantik peguam lah. Sebab dalam ni saya nak cerita payah lah. Sebab nak saman ni prosedur. Saya tak cerita bab prosedur, sebab prosedur ni kita nak kena terang benda apa nak kena buat sebagainya. Right? Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, nak buat tuntutan nafkah anak, dia mesti bermula dengan saman. Buat tuntutan di mahkamah rendah syariah. Lantik peguam, sama ada peguam swasta ataupun peguam kerajaan, untuk bantu kita membuat tuntutan nafkah anak tersebut. Okey? Dengku Katezi. Assalamualaikum Tami, salam kenal. First join live, biasa tengok recording je. Thank you. Alright. So siapa yang dah like dengan follow tu, thank you so much. Thank you. Terima kasih mbak. Okay, Nur Faiza Zainal. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau isteri yang telah dijatuhkan nusyuz oleh hakim dalam keadaan mengandung, okay, adakah masih layak untuk dapat nafkah bagi anak dalam kandungan? Nafkah anak bermula selepas anak tersebut dilahirkan. Okay, nafkah anak bila anak memang dah dilahirkan dengan sempurna. Okay, yang tu kalau anak masih dalam kandungan, kita tak layak. Kita tak boleh nak buat tuntutan nafkah anak lagi. Alright. Kalau isteri ni disabitkan nusyuz, dia hanya tak layak dapat nafkah untuk dirinya sahaja. Okay, diri dia sahaja, nak diri isteri tu. Okay, diri isteri tu sahaja dia tak layak dapat nafkah kalau disabitkan nusyuz oleh mahkamah. Tapi kalau isteri disabitkan nusyuz
Anak dah lahir, si bapa tak mau bagi nafkah anak sebab katanya si ibu ni nusyus. Yang tu tak betul. Okay? Yang betulnya, isteri nusyus pun bapa kena tanggung nafkah anak tersebut. Sebab nafkah anak tak ada kaitan dengan ibu nusyus. Alright, so nafkah anak hanya boleh dapat selepas anak tu dilahirkan. Dah selamat lahir, baru boleh bagi nafkah anak tersebut. Okay? Yang ni dia ada dalam kaedah fiqh. Saya belajar dulu dalam kaedah fiqh, saya tak ingat dah tentang usul fiqh punya cerita ni. Kalau kita nak jual satu barang tu, mesti jual barang yang memang dah yang memang sedia ada, hidup dan elok. Dia buat pembandingan, macam contoh seseorang tu nak jual nak jual lembu dalam kandungan. Macam nak jual lembu, mesti jual lembu, bukan sekali yang dalam kandungan tu kita tak kira lagi, sebab dia boleh jadi hidup, boleh jadi mati. So begitu juga prinsip digunakan pakai dalam kes nafkah anak. Nafkah anak, kalau kita nak bagi ataupun kita nak tentukan dapat ataupun tidak, dia mesti lahir dulu. Lahir dan kemudian hidup dengan baik, maka kita boleh dapat nafkah anak kalau anak duduk dengan kita. Okey? Yang tu tak ada kaitan dengan nusyus. Eli Farhana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam mana saya nak buat tunggakan nafkah yang telah dikeluarkan perintah? Sebab perintah dah ada, tapi potongan gaji baru berlaku pada Oktober 2020, sedangkan dalam perintah di Oktober 2019. Tapi dalam perintah potongan hanya dibuat bulanan nafkah anak-anak je. Tapi untuk perintah bayaran sekolahan dan perayaan, defendant tidak pernah beri walaupun dah ada dalam perintah. Boleh saya tahu bagaimana cara untuk saya buat sebab defendant tetap berkeras tak nak transfer. Boleh Tuan Pegang tolong cadangkan saya langkah apa perlu saya buat sekarang ni. Terima kasih. Baik, dari sudut undang-undang, prosedurnya adalah kita kena filekan saman penghutang penghakiman. Okay, kita boleh filekan saman penghutang penghakiman. Dan ada juga mazhab yang kata kita boleh buat tuntutan tu dengan mulakan melalui tunggakan nafkah. Kalau dah ada perintah, kita boleh buat tunggakan nafkah. Kita perlu memfailkan tuntutan kali kedua. Itu kali pertama kita dah dapat perintah nafkah anak, contoh dia. So kita dah dapat perintah, yang tu kali pertama. Kalau dalam perintah tu tidak diikuti, tidak dipatuhi oleh pihak yang perlu membayar tersebut, maka kita kena naik sekali lagi untuk kali yang kedua, tapi tuntutan yang berbeza. Tuntutan tu lebih bersifat kepada tuntutan hutang. Okay? Hutang terhadap tunggakan nafkah anak. Alright, jadi apa yang perlu dilakukan adalah kena kita filekan saman penghutang penghakiman, which is prosesnya tu agak lebih rigid sikit. Nasihat saya yang terbaik, okay? Nasihat saya yang terbaik untuk kes-kes berkaitan dengan saman penghutang penghakiman ni, lantik peguam ataupun lantik bahagian sokongan keluarga. Dekat dalam syariah ni, dalam perundangan syariah ni, dia ada Jabatan Bantuan Guaman Syar'i, dia ada peguam syar'i swasta, dan bagi peringkat untuk kes-kes nafkah yang tidak berbayar, dia ada satu badan yang dibuat oleh kerajaan, nama itu adalah Badan Sokongan Keluarga ataupun BSK, Bahagian Sokongan Keluarga. Okey, bahagian sokongan keluarga ni dia khas, dia khas khusus untuk seseorang yang telah mendapat perintah nafkah. Okay, ibu, contoh dia, ibu dapat perintah nafkah. Dapat perintah nafkah anak ke, nafkah isteri ke. Okay. Dah dapat perintah tetapi pihak bapa ataupun pihak suami, bekas suami ni tak menunaikan nafkah-nafkah tersebut. Jadi kita boleh lantik bahagian sokongan keluarga ni untuk mewakili kita dalam kes tuntutan berkaitan dengan hutang ini. Alright, so kita, apa tugas anda? Tugas anda bantu peguam yang nak menuntut ni bagi memudahkan dia. So kita nyatakan berapa jumlah tunggakan dan kita kena lampirkan beberapa bukti. Jadi kalau katalah memang potongan gaji tersebut berlaku pada Oktober 2020, jadi Oktober 2019 sampai Oktober 2020 tu dia tak tunaikan. Jadi yang tu ada hutang kat situ. Kalau dia tak mau bayar, caranya adalah kita kena buat tuntutan di mahkamah syariah dengan menuntut hutang tersebut melalui saman penghutang penghakiman. So ada dua choice. Choice-nya adalah anda boleh lantik peguam syar'i swasta ataupun lantik bahagian sokongan keluarga. So bezanya adalah dia punya syarat lah, qualified. Kalau kata bahagian sokongan keluarga ni kerajaan, jadi mungkin ada
qualification yang dia orang nak, macam mana kes dan sebagainya. Kalau konvensional swasta ni, dia mostly biasanya kita tak tengok lah dia punya qualification. As long as ada perintah, so kita boleh jalan benda tu. Okay, tu je lah. Fasha sayang. Wah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nak bertanya, apa hukum jika suami tak bagi nafkah dah bertahun, gaji besar, tapi biarkan isteri ambil alih tugas seorang suami, tanggung anak-anak dan lain-lain perbelanjaan? Patutkah pergi kaunseling dulu? Suami tak ada tanggung apa-apa bil dan lain-lain. Tanya kat saya hukum, maka hukumnya adalah berdosa. Okay, sebabnya tanggungjawab suami memang 100% menanggung nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal seorang isteri. Tanggung nafkah anak-anak juga adalah wajib. Kalau tidak tanggung ataupun cuai dalam menunaikan tanggungjawab tersebut, dia boleh dikira sebagai berdosa. Dan satu sudut berdosa, dan satu sudut lagi dia boleh dianggap sebagai hutang. Okay, hutang. Nafkah dia adalah wajib. Kalau tak tunaikan, dia boleh dianggap sebagai hutang. Jadi kalaulah ada isu sebegini berlaku dalam kes rumah tangga anda, saya yang terbaiknya adalah betul pergi kaunseling dulu. Okay, ajaklah suami untuk pergi kaunseling supaya dia dapatkan nasihat yang betul. Mungkin sebab kadang-kadang kita mengalami situasi yang suami dia tak tahu ke ataupun dia jahil dan sebagainya. Mungkin peluang untuk berubah itu akan muncul bila nak kaunseling. So why not? Okay, tak salah mencuba untuk pergi kaunseling dulu. Cuma permasalahannya adalah untuk nak mengajak tu. Kadang-kadang kebanyakan lelaki, saya banyaklah, saya sendiri pun kadang-kadang dia ada ego dia. Cuma yang membezakan seseorang lelaki tersebut adalah bagaimana dia merendahkan ego dia untuk pergi kaunseling, untuk dapatkan nasihat bersama. Okay, jadi ajaklah, cubalah baik-baik. Tu lebih baiklah. Tapi kalau katalah kaunseling tak mau, tapi anda tak mau bercerai, anda hanya nak nafkah sahaja, apa yang boleh dilakukan oleh seorang isteri di mahkamah syariah, dia boleh memfailkan tuntutan nafkah isteri. Okay, isteri kalau tak mau bercerai, tak apa bab nafkah ni. Cuma yang penting kita kena failkan tuntutan nafkah. Alright, anda boleh buka kes di mahkamah syariah, tuntutan nafkah isteri. So anda bolehlah tanggung, minta benda apa yang kita nak tuntut tersebut. Bunga telur, bunga kantan. Oh, lama puan. Assalamualaikum tuan. Selamat malam semua kawan-kawan. Salam. Tuan, saya nak tanya, kalau X buka kes saman penjara sebab saya pindah tempat Mustatin ke tempat asal kampung saya. Sekarang ni dia buka kes ubah perintah hak jagaan anak. Alright. Kepada dia atas alasan sebab saya berpindah. Lepas tu dia buka kes saman penjara sebab saya langgar perintah. Okey, apa perlu saya buat persediaan penjelasan tuan tentang saman penjara? Saya nak tahu apa maksud dia. Oh, saman penjara tu tak ada lah. Okey. Saya selalu sebut dulu ibu memang kuat dalam mendapat hak jagaan anak. Alright, melainkan ibu akan hilang kelayakan tersebut. Salah satunya adalah jika ibu ini mengubah Mustatin, anak tersebut daripada bapaknya secara sengaja. Mengubah Mustatin tu yang sangat jauh lah, dengan tujuan untuk memisahkan anak dengan bapa. Tapi kalau tengok dalam pembacaan banyak kes, pisah yang sangat jauh ni sukar untuk nak dibawa kepada hilang kelayakan kalau kata masih dalam Malaysia. Sebab dia masih ada alasan yang munasabah. Dan lebih munasabah adalah alasan bila dah berlaku perceraian, balik pindah ke kampung halaman. Jadi kalau balik pindah kampung halaman, dia tidak boleh dikatakan memisahkan anak dengan bapa dengan cara yang sangat jauh. So kalau memang kita bedah bercerai, memang normal kita akan balik pulang ke rumah mak, rumah ayah kan, untuk duduk balik kampung lah kita kata. Mungkin ada orang balik ke kampung kan, ada setengah orang kat kampung Kerinci kat KL ke. Saya buat lawak pula. So, balik ke kampung.
Jadi kalau balik ke kampung, anak-anak balik duduk sekolah kat kampung dan sebagainya, yang tu dia tidaklah sampai satu tahap yang kata boleh hilang kelayakan. Sebab memang asasnya kalau kata dah berlaku perceraian, kita akan balik kampung. Jadi kita mungkin takkan, jangan risaulah. Alright, so jangan risau kalau kata ada tuntutan ubah perintah. So kita layan je, pergi je mahkamah. Sebab soal berkaitan dengan ubah perintah ni, orang yang nak mohon ubah perintah dia lebih berat tanggungjawab dia daripada orang yang nak mendengar saja. Apa alasan? Hakim pun dia akan mempertimbangkan kepada kewajaran. Nak ubah perintah sebab apa? Sebab ibu dah balik kampung. Tak boleh macam tu. Sebab memang asasnya dia memang kena balik kampung. Melainkan kalau macam contoh tak ada siapa-siapa pun, memang sengaja, tak ada alasan pun, memang saja nak pergi. Contoh asal orang Terengganu, patutnya kampung kat Terengganu, tetapi dia saja lari mai duduk dekat Kedah ke, dekat Penang ke kan. Si bapak ni kat Kuala Lumpur, dia kata saya pergi duduk kat Penang. So kita kena ada alasan munasabah. Ada orang dia kata saya kena pergi duduk kat Penang lah sebab saya dapat kerja kat Pulau Pinang. So tak menjadi isu juga. Kena pada isu pekerjaan. So kena tengok pada alasan. Alright. Dan kalau soal kata saman penjara, dia tak ada satu spesifik nama dia, tuntutan tu saman penjara. Okay? Tapi kalau sepengalaman saya, right, cerita tentang berkaitan dengan jagaan anak ni, kalau ada isu yang timbul berkaitan dengan pelanggaran, maksudnya mahkamah perintahkan kata bapa dapat hak bermalam contohnya, tetapi si ibu tak nak bagi bermalam. Okay, let's say lah macam tu. Okay? Bukan kes puan, kes orang lain. Katakanlah tak bagi bermalam. So kalau tak bagi bermalam tersebut, bapa ni dia nak buat tuntutan, nama dia notis tunjuk sebab. Ataupun kita sebut penghinaan mahkamah lah. Sebab kita melanggari perintah yang telah diperintahkan oleh mahkamah. So notis tunjuk sebab ni adalah satu peringkat yang kedua, peringkat yang kedua untuk kita memberikan alasan kenapa kita tidak patut untuk dipenjarakan. Sebab kita dituduh kerana melanggari perintah. Jadi adalah tengok pada alasan apa pelanggaran perintah yang kata dilanggar tersebut. Dan kalau katalah pihak bekas suami kata dia melanggar perintah kerana tidak memberikan saya bermalam dengan anak-anak. So anda kena defend diri anda. Kena berikan sebab kenapa tak bagi bermalam tersebut. Ada kebanyakan contohnya sebab anak yang tak mahu. So sebab anak dah besar, tapi anak yang tak mahu. Saya dah suruh tapi anak tak mahu bermalam. Si bapa nak tuduh kata mak mengasut. So bapa kena buktikan, mak pula kena tunjukkan saya tak mengasut apa dan sebagainya. Tu contoh. Ataupun kita kata pelanggaran perintah tersebut sebab tak bagi bermalam sebab anak dah duduk jauh. So bila anak dah duduk jauh, macam mana nak bagi bermalam? Kan? So dia kata melanggari perintah. So kita kena buktikan yang kita tidak melanggari perintah tersebut. Itulah yang saya rasakan saman penjara ni. Kita sebut sebagai notis tunjuk sebab kerana penghinaan mahkamah. Sebab mahkamah dah perintahkan hak jagaan, tetapi ada isu yang timbul berlaku pelanggaran ke atas perintah tersebut. Alright? So kita kena defend saja. So nasihat saya adalah baca betul-betul apa yang dituntut tu. Dan obviously apa yang penting adalah untuk kes-kes yang peringkat kedua, peringkat yang lebih mencabar ni, lantik peguam untuk bantu kes kita. Sebab kalau kita salah, takut nanti ni kita akan memang betul-betul di penjara. Bukan main-main. Sebab bila dah ada perintah, kita dah ada keterikatan untuk mengikuti perintah tersebut. So yang ni penting. Okay. Nur Fisyah, Assalamualaikum tuan. Nafkah iddah tu berapa jumlah yang patut si suami bagi? Adakah sama macam nafkah sebelumnya? Ya. Kalau dalam tempoh perkahwinan, isteri ni terima RM1,000 sebulan contoh dia. Jadi dalam tempoh nafkah iddah pun macam tu juga. Untuk suci suci yang pertama sebulan lah kan. Kita kata sebulan sekali tu. So suci yang pertama tu kita kena dapat juga 1,000. Macam mana dalam tempoh perkahwinan, macam tu juga dalam tempoh kita beriddah. Kedua 2,000, kali ketiga 3,000. So 3 kali tu 3,000. Macam tu je lah.
Tengok berapa. Kalau kata memang sebelum ni dapat banyak tu masa dalam tempoh perkahwinan, kalau berlaku perceraian, macam tu jugalah setiapnya. Amira Zaini, okey. Kalau tuntut fasah, kena ambil peguam tak? Tapi suami cakap dia akan lepaskan saya di mahkamah nanti. Baik, secara mudahnya, kalau kita tuntut fasah, ya, memang kita kena lantik peguam sebab dia akan melibatkan kepada proses perbicaraan. Okey. Cuma kalau katalah suami memang dah bagi hint ataupun setuju untuk melepaskan secara baik di mahkamah, okey. Jadi tidak ada keperluan untuk kita melantik peguam. Okey, kita tak perlu pun pada kes fasah tu dah kalau kata memang suami ni nak lepaskan. Okay, sebab kita mahkamah akan meraihkan untuk dipermudahkan segala urusan orang yang nak bercerai. So kita pun tak perlu. Tapi atas kita. Sebab ada setengah orang mungkin dia rasa macam suami dia ni setuju nak lepas, takut suami dia meletakkan syarat tertentu. So dia perlukan nasihat dan sebagainya. Terpulang. Okay, peguam ni adalah sometimes dia boleh jadi satu kewajipan dan sometimes dia akan jadi convenience. Convenient ni maksudnya yang memudahkan urusan anda di mahkamah syariah. Sebab anda bila berada di mahkamah, dia akan melibatkan kepada law and order. So perintah dan undang-undang. Jadi kalau kita tidak arif, takut kita tersilap langkah, so convenience-nya untuk kita melantik peguam. Memudahkan untuk kita lantik peguam. Okay? Tapi kalau kita rasa macam confidence, benda ni kita boleh handle sendiri, maka terpulang kita boleh teruskan tanpa perlu peguam pun. Alright? Dia macam saya selalu cakap, setiap kes ni dia sepertinya kita nak pergi satu tempat ke satu tempat ibaratnya. Contohnya kita nak bergerak daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Okay? Kita nak kena menaiki kenderaan. Ada kenderaan tu yang laju, okay? Yang mana dia bagus lah. Alright? Dia nampak mewah dan sebagainya. So kita nak pergi Kuala Lumpur tu pun kita rasa macam sedap, elok je, kan? Ada setengah tu kereta yang kita pakai nak ke Kuala Lumpur tu, mungkin kereta ni kereta Azia contohnya, kan? So boleh sampai juga, cuma dia tak adalah macam, tak nampak macam, sorry lah kan, dia tak adalah nampak macam macam kita kata beza pakai Alphard dengan pakai Azia. Alphard kalau kita duduk kat seat belakang tu kita rasa macam leh kan, tambah ada orang bawa pula. Kalau Azia kita rasa macam biasa, kita daripada Pulau Pinang nak ke Kuala Lumpur boleh sampai juga, kan? Cuma kelajuan dia tu takat tu saja. Okay, ikut. So macam tu juga peguam. Ada setengah peguam yang kita rasa macam kita lantik dia ni tujuannya kita rasa macam untuk selesa kita, untuk kita lebih yakin, okay? Untuk kita rasa macam lebih mudah untuk kita sampai ke destinasi kita. Okay? Depends on diri anda. Okay, Allahu Akbar. Mek Naura, macam mana kalau sabitan nusyus jika mengaku apa hukum yang hakim jatuhkan? Kalau seorang suami dia membuat tuntutan sabitan nusyus dan anda sebagai isteri pergi ke mahkamah dan mengaku, ya, saya mengaku salah, memang saya nusyus, maka hakim akan sabitkan nusyus lah. Sabitkan nusyus. Cuma apa kesan dia disabitkan nusyus? Kesannya kita tak layak dapat nafkah sahaja. Okay? Nafkah kita tak layak dapat. Tu je. So nafkah tak dapat, maka kita isteri yang menanggung nafkah diri sendiri. Faham? Tak bercerai, ada nusyus, tapi kita tanggung nafkah diri sendiri sebab disabitkan nusyus. So macam mana nak dapat nafkah tu balik? Dalam Islam, dalam hukum syarak kata, nak dapat nafkah tu balik kena kembali taat kepada suami. Itu saja. Kalau dah kembali taat, bertaubat, maka dapatlah kita disediakan semula nafkah tersebut. Okay? Okay, apa dah? Alright. Hari ni saya target nak habis pukul 10 ngam-ngam. So ada lebih kurang 15 minit lagi. Muni binti Mansur. Okay, Tuan Fahmi Ramli, antara nafkah dan hutang, yang mana perlu didahulukan?
kita tahu hutang wajib dibayar dan nafkah juga wajib. Macam mana tu? Boleh bagi penjelasan tak untuk kepastian? Jawapan saya dua-dua wajib. Okey, mana yang perlu didahulukan? Dua-dua kena dahulu. Macam contoh ada setengah orang kan, dia dah dapat perintah nafkah. Tapi bila dalam perintah nafkah tersebut ada berlaku tunggakan. So dia tuntut tunggakan. Dia tuntut hutang nafkah tersebut. Bila tuntut hutang tu, suami tu kena bayar hutang. Dalam masa yang sama, dia tak boleh abaikan nafkah yang masih perlu untuk berjalan. Sebab kalau tak bayar nafkah yang masih sedang berjalan tu, maka benda tu pun akan jadi hutang juga. So jawapan saya, dua-dua perlu. Okay. Cuma kalau katalah antara hutang dengan antara dua hutang dengan nafkah, yang mana yang paling patut, yang paling patut untuk dikatakan sebagai lebih berat, yang perlu diutamakan? Kalau saya akan katakan nafkah. Nafkah adalah tanggungjawab amanah yang memang kena disediakan oleh seorang suami. Kalau benda tu tak ditunaikan, dia akan menyebabkan isteri ini teraniaya. Yang mana dia kena tanggung nafkah diri sendiri dan sebagainya. Alright? Tapi kalau tanya penting, dia dua-dua penting. Cuma yang mana yang paling penting? Kalau saya, nafkah. Kalau saya kata nafkah. Suzy Aira 2. Tuan nak tanya, iddah bagi talak 3 macam mana? Adakah bekas suami hendak bagi nafkah lagi semasa dalam iddah? Okey, baik Puan Suzy. Talak 3 ataupun kita sebut talak bain kubra. Okay? Talak bain kubra ni, kita dah tak boleh rujuk. Alright? Suami tak boleh dah sebut rujuk-rujuk kembali. Kalau macam kita faham, bila kita berlaku perceraian talak 3, talak bain kubra ni, dia tak boleh untuk dirujuk dan tak boleh nak ada akad nikah yang baru, melainkan isteri ni, bekas isteri ni kahwin dengan lelaki yang lain dan kemudian lelaki tersebut bersetubuh. Lepas bersetubuh, menceraikan. Lepas menceraikan tu ada iddah. So lepas habis iddah tu baru boleh kahwin dengan bekas suami yang pertama. Okay. Jadi kita tahu, ni yang selalu kadang-kadang isunya adalah isu Cina buta, al-muhallil ni kita sebut. Baik. Bila talak 3 ataupun talak bain kubra ni, isteri sebenarnya masih perlu beriddah. Okay. Cuma iddah tu kita tidak sebut sebagai iddah rajai. Cuma iddah tu adalah iddah untuk menyucikan diri. Alright, iddah untuk menahan sekejap. Okay, menahan sekejap selepas dah berlaku perceraian. Okay, ada orang kata, tuan, saya dah lama dah tak tidur dengan dia. Dah berpisah dah pun. Dia nak cerai tak 3 pun dah setahun lebih, kena 2 tahun lebih. Nak beriddah lagi ke? Ya. Kalau mahkamah dah sabitkan tersebut, masa hari sabitan tu memang kita dah lama dah tak bersetubuh dengan suami ni pun, kita masih lagi perlu beriddah. Iddah menahan diri seketika. Selepas habis iddah 3 kali suci ataupun 3 bulan, maka pada ketika itu baru kita boleh untuk bernikah dengan lelaki lain. So kita masih kena ada iddah. Okay, so antara dua lah. Antara 3. Iddah tu 3 kali suci, ataupun iddah 3 bulan, ataupun iddah dalam keadaan sedang mengandung. Ada orang sedang mengandung, suami dia sebut lafaz talak 3 sekaligus. Talak bain kubra tu. Itu tengah mengandung. Jadi sama juga. Sehingga anak tersebut dilahirkan. Itu iddah dia. Okay. Adakah bekas suami hendak begini perkara lagi? So dalam tempoh bagi orang yang nafkah, yang iddah dia tu adalah iddah yang talak bain kubra sebegini, dia tidak ada nafkah. Tidak ada nafkah iddah. Nafkah iddah macam saya cakap tadi awal-awal, dia hanya untuk orang yang diceraikan dengan talak 1 ataupun talak 2, yang kita sebut sebagai talak rajai. Kerana bila suami bagi nafkah iddah tersebut, nafkah iddah ataupun iddah rajai, dia masih perlu ingat. Sebab isteri yang dalam tempoh iddah rajai ini, dia masih lagi perlu dianggap sebagai isteri. Sehinggalah betul-betul dia dah habis iddah, tidak berlaku rujuk, maka time tu baru tidak ada perikatan yang lebih jelas kat situ. Okay, so kalau untuk orang yang bercerai dengan talak 3, tidak ada iddah. Tidak ada nafkah iddah.
Okay, tak ada nafkah iddah kat situ. Cuma dia hanya ada iddah untuk menyucikan diri saja, tapi dia tak ada nafkah iddah kat situ. Alright? Oh, terima kasih 399 star. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak apa semua. Ni sesi soal jawab terus saja ke atau Tuan Fahmi nak ceramah dulu? Cik Hakim, come on. Yang ni terus. Okay, terus untuk soal jawab. Klinik Guaman dibuka pukul 9 malam memang hanya untuk terus jawab soalan. Okay, pada hari Ahad, malam Isnin saja akan ada ceramah dulu sikit. Alah, dia jadi gelap kat sini. Oh, dia cerah. Ada lampu kat belakang tu. Ya. Okey, Cik Ta. Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal atas pencarian. Okey, suami saya baru je meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah buat puan ya. Sekarang ni anak-anak tiri saya menuntut hak ke atas rumah yang saya duduki bersama arwah suami. Macam mana cara nak tuntut hak atas pencarian sebab saya pun ada anak 3 orang, anak tiri saya 4 orang. Okey. Hak atas pencarian perlu diselesaikan sebelum membahagi secara pusaka. Okey. Jika puan rasakan yang puan berhak untuk mendapat rumah ataupun harta yang ditinggalkan oleh suami tersebut sebagai harta sepencarian, okey, maka puan boleh membuat tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Boleh buat tuntutan sebab dia kena selesaikan atas pencarian dulu baru boleh selesai baru boleh selesai pusaka. Okey, so kita boleh buat tuntutan, kena filekan di Mahkamah Tinggi Syariah. So tak ada masalah, tak kisahlah sebab anak tiri berapa orang ke, anak kita berapa orang pun tak ada masalah. Sebab kalau yang ramai tu anak tiri ada 4, anak kita ada 3 sebagainya tu. So defendant ni kalau anak 3 orang tu memang anak bersama dengan arwah suami, maka 7 orang lah semuanya. Tapi kalau anak kita 3 orang ni anak yang bukan dengan suami tapi anak dengan suami terdahulu contohnya, okey. Jadi yang tu tak boleh dianggap sebagai ahli waris. Jadi siapa yang ahli waris, orang yang layak untuk menerima pusaka si mati ni, maka mereka ni lah yang akan menjadi defendant, yang akan menjadi pihak lawan. Ada setengah tu ramai, penuh pakat jadi defendant. Sampai 15-20 orang pun ada juga. Okey, sebab masing-masing ramai lagi hidup kan. Ada orang sikit ikut yang mana pun tak ada masalah. Cuma yang pentingnya adalah bila nak buat tuntutan atas pencarian, kita kena buktikan yang kita ada sumbangan terhadap harta-harta yang kita nak tuntut itu sebagai harta sepencarian. Okey. So, siapa-siapa yang tengok ni pun saya nasihatkan selesaikan atas pencarian dulu. Kalau kata berlaku kematian, jadi kita kena kena buat tuntutan atas pencarian sebelum untuk diselesaikan secara pusaka. Okay. Umi Habibah, salam Tuan Fahmi, Waalaikumsalam. Berapa lama tempoh bukti untuk kita bawa ke mahkamah? Contoh kena pukul, suami pernah kena tangkap kes dadah. Tempoh bukti untuk kita bawa ke mahkamah. Berapa lama tempoh bukti? Apa benda? Contoh kena pukul. Alright. Bukti-bukti, kalau macam contoh kena pukul kan, biasanya kita bila kena pukul, kita ada kena buat laporan polis. Lepas buat laporan polis tu, kita kena buat laporan perubatan. So laporan polis tu lagi bagus kalau memang dia ditangkap dan memang dia dihukum. So kalau dia dihukum, kita boleh dapatkan laporan hukuman. Okay? So kita dapat perintah hukuman tentang kes pukul tersebut, sama ada dia kena penjara ke ataupun kena denda ke. Yang penting terbukti. So benda yang kita boleh dapat ni, kalau kita boleh dapat sebelum pada perbicaraan kes tuntutan fasah contohnya, sebab nak tuntut perceraian kerana dipukul, maka kita boleh bawa pada peringkat perbicaraan. Alright. So bila kita cerita tentang bukti ni, semua bukti dia boleh dibawa pada peringkat perbicaraan. Kalau selagi belum kita dibicarakan, sebelum sampai proses bicaraan, kita kena kumpul bukti. So dalam tempoh tersebut, kita boleh kumpul lah masa peringkat sebutan.
Depends. Kadang-kadang ada setengah orang peringkat sebutan kes dia panjang. Ada setengah orang peringkat sebutan kes dia tak lama. Terus pada perbicaraan. Yang penting, bukti-bukti mesti kena ada. Sebaiknya bukti kena ada sebelum memfailkan kes. Okay? Muhammad Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berapakah nilai nafkah yang perlu diberi pada isteri? Tak sama semua orang, depends. Bergantung kepada diri kita. Cuma basicnya adalah kita kena sediakan nafkah tempat tinggal, sama ada kita sewa ataupun kita beli, ya, kita mesti kena sediakan rumah, tempat tinggal kepada isteri. Tempat tinggal tu mesti kena tanggung bersama elektrik dan bil air. Okay? Dua benda ni. Astro tu tak wajib, Unify semua tu tak wajib, Netflix semua tu tak ada. Okay? Dua benda ni je. Bayar rumah tu mesti kena bersama sekali dengan bil elektrik dengan bil air. Bil air. So makan minum, kena makan minum ni kita kena sediakan. Okay? Sama ada kita beli barang untuk dimasak ataupun kita beli makanan terus. Kalau ataupun kita masak sendiri. Okay? So yang penting tu adalah kita kena tengok berapa jumlah. Sebaiknya kalau rasa macam susah sangat bab makan minum ni, buat kiraan yang standard. Kalaulah penjara, seseorang banduan penjara ni, makan dia sehari pun RM15 bersamaan dengan RM450 sebulan. So kalau kita rasa macam kita nak ikut macam tu, kita ikut. Tapi kalau kita rasa macam aku nak jadi suami yang lebih baik, bagilah lebih daripada orang yang dalam banduan penjara tu terima. Sebab ni isteri kita, jadi tanggungjawab kita. Kita nak kena sediakan yang terbaik. Okay? Jadi kalau katalah makan minum ni kita rasa macam RM20 sehari, 20 kali dengan 30 bersamaan dengan RM600. So RM600 tu adalah makan minum. Contohnya kita kena ready kat situ. Makan minum, pakaian tu jangan ingat baju sahaja, tapi macam keperluan wanita, beli tuala wanita, makeup, ni semua ni adalah nafkah juga. Alright? Dan juga perubatan. Perubatan pun adalah perlu. Okay? Kalau macam contoh kita semacam memang kita tak tahu sakit tu bila, tapi sebaiknya adalah kita macam contoh sediakan kad medical card. So menunjukkan yang kita adalah seorang yang bapa yang bagus, seorang suami yang baik bila kita menyediakan medical card. Okay? Tu contoh dah. Jadi tak ada jumlah yang tetap, ikut. Okay? Ikutlah yang mana yang kita rasa sesuai. Ikut kemampuan kita juga. Alright? Bagaimana kalau suami dalam penjara? So, apa soalannya? Saya tak faham. Bagaimana? Kalau bab nafkah, kalau suami dalam penjara, thank you. Wife saya kata, kalau suami dalam penjara, nafkah kita akan ditanggung oleh suami juga melalui harta yang ditinggalkan. Tapi kalau dia duduk dalam penjara, harta dia pun tak ditinggalkan, tak ada apa pun, so dia akan berpindah kepada bapa mertua. So bapa mertua ada nak bagi tak? Kalau bapa mertua tak ada bagi, tengok kepada adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada bagi tak? Kalau tidak ada juga, atas kita, atas seorang isteri. Kalau isteri ni rasa macam dia mampu nak bertahan, dia boleh redha dia tak dapat nafkah suami dia berada dalam penjara, maka dia bertahan. Tapi kalau isteri ni rasa macam dah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia tanggung nafkah sendiri, tak ada siapa pun mai bagi nafkah kepada diri dia, sama ada bapa mertua ke ataupun adik-beradik ke, tidak ada, maka isteri ni ada hak, ada hak untuk menuntut perceraian, sama ada cerai taklik ataupun fasah, ikut yang mana sesuai dengan kes anda tersebut. Okey, pukul apa dah? Okey, pukul 10 dah. So, itu saja untuk malam ni. Siapa yang ada soalan lagi, lain kali masuk awal sikit. Alright? Saya dah kata dah hari Rabu malam saya akan buat klinik guaman syar'i. Okay. Bila saya start sahaja pukul 9, so yang tu adalah waktu untuk anda dah terus post. Ni Tuan Fahmi dah live ni, tekan terus soalan, post terus. Okay. Kalau anda lambat, macam itulah tertinggal lah. Okay. So thank you so much.
Terima kasih berbanyak-banyak yang tak terhingga kepada mereka yang telah memberikan saya star. 648 star pada malam ni. Thank you so much. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang bertanyakan soalan. Sebab soalan-soalan anda ni memberikan perkongsian kepada orang-orang lain juga. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada mereka yang dah tekan share. Yang tekan share, yang sampaikan kepada grup-grup anda dan sebagainya. Thank you so much. Dan terima kasih yang tak terhingga juga kepada mereka yang telah follow saya sekian lama, yang baru follow saya hari ni. Thank you. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad malam Isnin. Doakan ada kesempatan, doakan saya diberi masa, diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah hari Ahad malam Isnin kita akan live untuk dengar saya punya perkongsian dulu, kemudian baru ada sesi soal jawab. Dan seperti biasa, kalau siapa yang rasa macam nak tengok untuk nak tanya soalan saja, hari Rabu malam Khamis. Macam inilah, esok Khamis kan, so Rabu malam Khamis. So Rabu malam Khamis anda boleh tanyakan soalan. Memang soalan saja 1 jam ni. Alright, itulah kita namakan klinik guaman tu. Klinik guaman syar'i, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much. I love you all. Saya doakan anda yang mungkin dalam perjalanan untuk balik kampung sekarang ni, sampai ke Kuala Lumpur, balik ke bandar sebagainya, balik ke rumah. Saya doakan anda semua selamat sampai. Dan siapa yang berada di rumah yang sedang bercuti, selamat bercuti. Alright, gong si Fat Chai, Zinin Kuaili. Itu saja daripada saya. Thank you so much. I love you all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.